Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi hari ini kita bertemu semula dalam sesi PDPC Bahasa Melayu di atas kalian. Okey, jadi objektif saya atau objektif kita pada hari ini adalah supaya pada akhir pembelajaran nanti kamu dapat meringkaskan bahan prosa menggunakan ayat yang gramatis. Okey. Jadi bagaimana kita nak meringkaskan bahan prosa ataupun menjawab soalan ringkasan. Sebagaimana yang kamu tahu, soalan ringkasan ni adalah soalan yang akan ditaksir dalam PD3 iaitu pada kertas 1 di bahagian C ya. Okey, ini adalah contoh arahan soalan ringkasan. Tuliskan sebuah ringkasan tentang kepentingan menuntut ilmu yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Jadi bila kamu lihat kepada arahan soalan ni, ada 3 elemen ataupun 3 perkara yang perlu kamu fahami betul-betul. Yang pertama sekali, kehendak soalannya. Kehendak soalan dia adalah menghendakkan kamu menulis ringkasan ya. Gariskan perkataan ringkasan tu. Kemudian kehendak soalan yang kedua adalah ringkasan tentang kepentingan menuntut ilmu. Jadi kepentingan menuntut ilmu tu adalah tajuk ringkasan kamu lah. Ataupun intipati ringkasan kamu. Dan yang syaratnya ialah syarat penulisan ringkasan kamu mestilah antara 80 hingga 100 patah perkataan. Jadi 3 perkara ini kamu perlu fahami betul-betul. Jadi bila kamu dah dapat soalan ringkasan macam ni, okay, biasanya kamu dah tahu dah. Petikan nanti adalah tentang kepentingan menuntut ilmu. Jadi bila kamu baca petikan tersebut, kamu hanya perlu cari isinya. Isinya adalah tentang kepentingan menuntut ilmu. Okey, yang kat bawah tu saya senaraikan kaedah macam mana cara untuk kita kenal pasti isi untuk ringkasan nanti ya. Yang pertama sekali adalah penanda wacana. Okey. Biasanya selepas penanda wacana, selain itu, seterusnya, di samping itu, akhir sekali, tambahan pula. Okey, selepas penanda wacana tu biasanya adalah isi ya. Jadi kamu kena tahulah, boleh kenal pasti. Selepas penanda wacana biasanya adalah isi. Jadi kamu boleh ambil isi dekat situ. Tetapi bukan penanda wacana oleh itu walau bagaimanapun. Yang itu bukan isi ya. Kamu kena cari penanda wacana yang biasa digunakan untuk penulisan isi. Okey, yang kedua, tengok pula pada soalan. Kalau soalan tanya kepentingan atau faedah atau kebaikan, okey, cari kata kunci dapat. Biasanya selepas perkataan dapat itu adalah menandakan isi. Dan yang ketiga, tengok pula kepada soalan yang bertanyakan tentang keburukan atau kesan. Jadi kata kuncinya adalah seperti perkataan implikasi, perkataan akibat, perkataan kesannya. Selepas perkataan-perkataan ini biasanya adalah isi. Dan yang terakhir sekali, soalan yang bertanyakan tentang punca, tentang masalah, tentang kekangan. Biasanya kata kuncinya adalah disebabkan atau sebab. Jadi selepas perkataan disebabkan ni biasanya adalah isi. Itu adalah kaedah lah, kaedah untuk mencari isi. Kamu boleh gunakan sebagai rujukan kamu. Okey, jadi ini adalah kaedah penulisan ringkasan. Senang saja. Okey, yang pertama kamu hanya tulis antara, ataupun kalau kamu tak nak tulis antara, kamu nak terus tulis kehendak arah soalan pun tak ada masalah. Kehendak arah soalan tu adalah tajuk tajuk tu, kepentingan menuntut ilmu. Okey, jadi contoh antara kepentingan menuntut ilmu ialah atau adalah, jangan salah guna. Pastikan kamu pilih kata pemberi yang betul. Terus masukkan isi yang pertama. Okey, kemudian nota selain itu, masuk isi kedua. Di samping itu, isi yang ketiga. Seterusnya, masukkan isi yang keempat. Akhir sekali, isi yang kelima. Okey, jadi 5 isi kamu akan dapat 10 markah. Manakala 5 markah lagi adalah markah bahasa dan penyampaian. Dan jangan lupa tuliskan jumlah patah perkataan.
Okey, andai kata selepas tulis isi yang kelima, jumlah patah perkataan tu tak cukup ataupun kurang daripada syarat soalan, iaitu 80 hingga 100 kan. Jadi kamu boleh tambah isi yang keenam. Okey, andai kata isi yang ketiga tu salah, jadi isi keenam tu akan diambil kira. Okey, kalau 5 isi tu dah betul, jadi isi yang keenam tu tak akan dikira lah. Jadi kamu faham dekat situ. Okey, kemudian last kali, yang terakhir, saya nak berikan sedikit peringatan. Kamu tidak perlu tulis huraian atau contoh. Jangan salin huraian atau contoh yang terdapat pada petikan. Macam mana kamu nak tahu benda yang perkara ataupun yang kamu tulis itu adalah huraian atau contoh? Okey, kamu lihat kata kunci adalah, untuk. Itu adalah biasanya selepas perkataan-perkataan tu adalah, selepas perkataan untuk, selepas perkataan supaya biasanya adalah huraian. Selepas perkataan seperti, selepas perkataan contoh tu biasanya adalah contoh. Jadi tak perlu salin yang itu yang itu tidak ada markah. Okey, jadi itu sahaja dalam penulisan ringkasan pada kali ini. Jadi saya akan berikan kamu latihan. Okey, kamu boleh cuba buat. Okey, kalau tak faham boleh tanya ya. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Berjumpa kita lagi nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.